السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. Yang berbahagia Tuan Pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid As-Sabirin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, hadirin hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah. InsyaAllah malam hari ini kita bersama kembali yang kita sama-sama belajar daripada kitab yang telah dituliskan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi rahimahullah, yang namanya Kaifa Nata'amal Ma'al Quranil Karim. Bagaimanakah kita berinteraksi bersama Al-Quran. Lebih kurang ulumul Quran cara moden lah dia buat itu. Kalau ulumul Quran cara tradisional ataupun yang biasa ulama-ulama, tajuk-tajuk dia permulaan dan susunannya berlainan, tapi isi kandungannya menuju ke arah yang sama. Yang kita masih lagi di dalam tajuk adab-adab orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, orang yang hafaz Al-Quran, yang memelihara Al-Quranul Karim, ada kesopan santunan kerana Al-Quran seakan-akan ada di dalam dada dia. Maka taklah wajar Al-Quran yang ada di dalam badan dia, manakala kepribadiannya jauh daripada Al-Quranul Karim. Maka di antara adab-adab orang-orang yang menjaga Al-Quranul Karim, yang mengajar Al-Quranul Karim, yang belajar Al-Quran, yang hafaz Al-Quranul Karim, banyaklah di antaranya di sini. Saya kembali sedikit menukil daripada Abu Sulaiman Ad-Darani. Dia berkata, walaupun hal ini adalah hal yang gaib, hanya patut disandarkan sumbernya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak boleh diijtihad, atau daripada Al-Quran sendiri. Beliau berkata, Az-zabaniyatu asra'u ila hamalatil Quran alladhina ya'asuna Allah azza wa jalla minhum ila abadatil awthan hina 'asaw Allah subhanahu ba'da Al-Quran. Malaikat yang tukang siksa di dalam api neraka, iaitu Zabaniyah, lebih cepat untuk dia bertindak kepada orang yang pembawa Al-Quran, pemegang Al-Quran, orang yang dekat kepada Al-Quran tetapi maksiat kepada Allah, dan itu lebih cepat siksaannya kepada penyembah-penyembah berhala. Nah tu, kerana mereka maksiat kepada Allah atau tidak sejalan dengan Al-Quran yang ada di dalam dirinya. Jadi agak dia mengambil nanti ada sebuah hadis. Nanti kita akan lihat hadis tersebut. Itu satu istinbat daripada dia, pemahaman dia daripada satu hadis. Begitu juga dulu kita menukil di sini sebahagian ulama mengucapkan, idza qara'a ibnu Adam al-Quran thumma khalata. Apabila manusia, anak Adam membaca Al-Quran,
Kemudian khalata maknanya khalata amalan salihan wa akhar sayya. Dia dah baca Al-Quran, dah tahu panduan. Tapi dia mencampur adukkan perangainya dengan dia beramal. Amal baik kemudian melakukan dosa. Kemudian balik lagi baca Al-Quran. Lalu akan diberitahukan kepada dia. Maksudnya malaikat akan bertanya, malaku. Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepadanya, malak wali kalami wa anta mu'ridun anni. Apa halnya engkau dengan kalamku, iaitu Al-Quran, sedangkan engkau membelakangi aku. Kau cakap, kau baca cakap aku, tapi dalam masa yang sama kau bertolak belakang dengan aku. Allah menyebut. Maksud ulama di sini, Allah memang tidak berkata demikian. Tapi seandainya seseorang itu di dalam poket dia ada isi pesanan daripada seseorang kepada dia, tapi dia bertentangan dengan isi pesanan itu. Jadi apa halnya dirimu kau pegang wasiat ke itu dalam poket? Perangaimu seperti itu. Jadi agak dia gunakan pendekatan seperti itu untuk kita memahami bahawa Allah Ta'ala tidak senang dan tidak suka orang yang dekat dengan Al-Quran tapi jauh kepribadian akhlaknya daripada Al-Quran Al-Karim. Ibn Rummah berkata, nadimtu ala istighdhari al-Quran li'annahu balagani anna ashab al-Quran yus'alun amma yus'alu anhu al-anbiya yawm al-qiyamah. Semuanya ini guru kita menukil daripada kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali yang saya bacakan tadi, termasuk yang ini. Nur Rahmah menyebut, aku menyesal yang aku hafaz Al-Quran. Dia cakap demikian. Kerana sampai kepadaku maklumat maknanya. Maknanya daripada Nabi ataupun istinbat daripada Al-Quran bahawa orang yang memegang Al-Quran, orang yang hafaz Al-Quran, orang mengajar Al-Quranul Karim, termasuk saya ni, hari-hari baca Al-Quranul Karim di mana kelas. Paling banyak kelas saya kelas tafsir. Pagi-pagi kelas tadabbur Al-Quran. Pagi, petang, malam. Kerana orang yang pada dia ada Al-Quranul Karim, kelak akan ditanyakan kepadanya sebagaimana akan ditanyakan kepada Nabi-Nabi pada hari kiamat. Nabi-Nabi kan dipertanggungjawabkan, Allah menyampaikan pesan Allah kalau Nabi kita melalui Al-Quran. Nabi-Nabi yang dulu melalui kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Itu yang isi kandungannya mirip dengan Al-Quranul Karim. Begitu juga orang yang menyampaikan Al-Quranul Karim, Allah akan persoalkan. Dirimu sendiri bagaimana dengan Quran yang ada padamu itu? Saya tidak melihat di sini, saya baca tulisan Syekh Muhammad Al-Ghazali. Jadi bukan Imam Al-Ghazali, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Sezamanlah dengan Syekh Yusuf Qardawi, tapi lebih senior, mungkin 20 tahun umur Syekh Muhammad Al-Ghazali atau 15 tahun, lebih tua daripada dia. Termasuk guru kepada Syekh Yusuf Qardawi. Dia hampir menyebut, dulu kata dia, kita awal-awal lagi hafaz saja Al-Quran. Itu secara metod di negeri Arab, kebanyakan seperti di Mesir, di Afrika dan lain-lain. Kalau kita kan dulu kan awal-awal tu belajar membaca Al-Quran. Mungkin kita sebab bukan orang Arab. Dapat baca saja Al-Quran dah dengan bagus, bertajwid, dah khatam Al-Quran dah cantik dah. Orang Arab dulu, dia menghafaz Quran. Awal tu dia tak belajar apa lain. Belajar Al-Quran saja. Dia dah hafaz, ada umur 8 tahun, ada yang umur 7 tahun, ada umur 10, ada umur 12.
Pada umumnya kita umur 14 tahun dia dah hafaz Al-Quran, barulah dia masuk sekolah. Baru dia masuk sekolah. Jadi Quran sudah ada. Jadi cuma dia hafaz. Dia tak tahu apa makna. Walaupun dia orang Arab. Okay. Jadi terasa Syekh Muhammad Al-Ghazali, saya orang yang dekat kepada dia, dia memang orang hidup dengan Al-Quranul Karim. Saya memang hanya membaca mengenai dia, bahawa dia daripada salat fardu, salat sunat, dia baca sendiri terus, dia baca Al-Quran mungkin 5-6 juz lebih satu hari. Dia dalam salat lah dia baca, malam, siang, salat sunat dia baca Al-Quran. Tapi yang saya tahu sebagai seorang murid, yang saya maknanya sekali-sekala dengar kuliah dia, secara umum ke kuliah am, dia dah tua saya dia kat sana dulu. Beliau meninggal tahun 2004 atau 2002. Umur dia ketika itu sudah 85 saya ingat. Jadi berapa ya? Umur dia lahir tahun 10. Agak dia macam itulah. Atau kira-kira tahun 10. Saya banyak membaca buku beliau. Buku beliau adalah uslub dia terpengaruh dengan uslub Al-Quran. Gaya bahasa dia banyak mengikut gaya bahasa Al-Quran. Jadi Al-Quran seakan-akan menjadi darah daging dia. Itulah. Maka orang baca kitab Syekh Muhammad Al-Ghazali agak payah sedikit. Sebab dia menggunakan kesesteraan yang tinggi kerana pengaruh Al-Quran ke dalam diri dia. Dia juga pernah menyebut, sayang kenapa kita menghafaz Al-Quran dahulu baru memahami. Mengikut dia alangkah baiknya faham terlebih dahulu baru hafaz. Mungkin dalam hal ini agak-agak dia dari segi metod, kita menghafaz Al-Quranul Karim belum kita faham agaknya lebih mudah daripada kita dah faham baru hafaz. Kalau kita faham baru hafaz kadang-kadang jadi confuse. Tapi kalau kita hafal saja, dia tidak akan confuse. Kita tak akan lupa. Sebab bila kita dah tahu, misalnya yash'urun ke atau ya'lamun, maknanya sama. Dah tu. Jadi dia confuse. Ada waw ke atau tidak ada waw. Tu. Jadi bila kita confuse, dia akan jadi lupa Al-Quranul Karim. Okay. Agak dia lebih tepat yang menghafaz dahulu. Tapi dia melihat realiti berapa banyak orang yang hafaz Al-Quran tapi jauh daripada Al-Quranul Karim. Itu yang agak dia yang dia sayangi. Syekh Muhammad Al-Ghazali. Maka tidak heran kata guru kita di sini, sahabat-sahabat yang hafaz Al-Quran, ahli Al-Quranul Karim, kalau di dalam salat mereka adalah orang yang di saf yang pertama. Kalau di dalam medan perang, mereka lah barisan depan. Dalam melakukan kebaikan, mereka lah orang yang paling utama. Sebab mereka tahu isi kandungan Al-Quran. As-sabiqun, as-sabiqun. Orang yang berada di hadapan, melakukan yang baik-baik hari ini, kelak di hari akhirat, dia juga lah yang paling depan. Paling depan waktu jihad fisabilillah, depan dalam salat, depan segala melakukan kebaikan, dia lah yang paling utama, yang paling dahulu. Nanti dialah di hari akhirat orang-orang yang utama. Allah tak tengok pangkat, tak tengok kedudukan kita. Allah sebut as-sabiqun, as-sabiqun. Dalam surah Al-Waqi'ah kan. Allah juga memuji as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin. Jadi orang-orang yang dahulu, mereka berpegang kepada isi kandungan Al-Quran, berakhlak dengan akhlak Al-Quranul Karim. Maka di dalam peperangan-peperangan, ketika pengembangan dan penaklukan dakwah dan Islam, selalu kalau di dalam peperangan, kalau ada yang mana di sini, ada yang agak jauh, akan dipanggil, ya sahibah suratul Baqarah. Orang yang hafaz surah Al-Baqarah itu hebat di kalangan sahabat. Wahai yang hafaz surah Al-Baqarah, mari. Tuan-tuan, mereka apabila dipanggil
Semua yang hafaz surah Al-Baqarah meluru seperti ibu kepada kerbau atau ibu kepada lembu bila dengar jeritan anak. Tuan-tuan tahu kan? Kalau anak kerbau, dia ada bunyi dia minta tolong tu, mak dan bapa kerbau tu akan datang. Harimau ke apa pun di situ, dia akan terus maju. Tu. Jadi begitulah seakan-akan bila disebut kita yang hafaz surah Al-Baqarah ni yang dipanggil ni. Kenapa kita jauh? Tu. Apalagi seluruh Al-Quranul Karim. Macam tu. Kemudian di dalam peperangan Yamamah, itulah banyaknya yang hafaz Al-Quran meninggal. Itu juga sebab dia Al-Quran itu ditulis di zaman Abu Bakar. Begitu saja Rasulullah meninggal. Banyak negeri-negeri yang mau melepaskan daripada kekuasaan Madinah. Mereka menganggap kita dulu tunduk ketika Rasulullah masih hidupnya, Rasulullah tiada. Masing-masing kita merdeka lah. Lalu Abu Bakar tidak. Sebagaimana kamu dulu tunduk kepada kuasa Madinah, di zaman Rasulullah, begitu juga di zaman aku. Jadi itu yang di antara nama golongan-golongan yang murtad. Bukan murtad itu mereka balik lagi kepada kekufuran, tidak. Itu orang Arab dahulu. Jadi di antara dia yang pengikut Musailimah Al-Kadzab, Musailimah bila Rasulullah meninggal, ni kami yang di sini di Yamamah yang oleh di Riyadh, kami tidak tunduk kepada pemerintahan Madinah. Itulah Abu Bakar mengirim pasukan di situ. Banyak yang meninggal dunia. Kenapakah yang banyak meninggal itu adalah orang yang hafal Al-Quran? Mereka lah yang paling berada di hadapan. Mereka lah yang paling berani. Maka kita hari ini, tuan-tuan, saudara-saudara kita di Gaza itu, yang ada namanya batalion. Namanya batalion itu tak campur dengan lain. Namanya Kataib Hafazatil Quran. Batalion di kalangan yang hafaz Al-Quran. Itu dia. Mereka makna betul-betul ingin bercermin dengan Al-Quran, ingin hidup dengan Al-Quranul Karim, bukan sekedar hanya di pertuturan, tapi apa yang Allah sebut dalam Al-Quran itu adalah melekat dalam keimanan dia. Kalulah orang yang berpegang kepada Al-Quran, macam Yahudi, macam Amerika, Eropah nak berlawan, sorry lah. Macam mereka melihat pisang goreng yang panas-panas tu saja. Tu. Macam tu kalau nak berlawan dengan tentera-tentera yang pegang pada Al-Quran. Iya tuan-tuan. Memang takkan kenal takut. Yang dibuat oleh pasukan-pasukan yang ada di Gaza itu seperti yang kita sebutkan cerita legenda-legenda dahulu. Dia boleh bawa bahan letupan itu untuk diletakkan kepada kereta kebal itu hanya berapa seken saja akan meletup. Nah itu. Macam mana dia berani letakkan tu? Pasang tu hanya berapa seken dia. Akan meletup benda tu. Tapi dia berani letak benda dia, boleh selamat lari. Melarikan daripada situ. Itu bukan kerja manusia. Nah itu. Itulah yang kita nak melihat. Yang sebelum tu, yang awal-awal lagi, yang tahun 2004 sebelum 2007, yang pasukan-pasukan yang awal-awal yang dicari oleh orang Yahudi itu, mereka yang tahu buat senjata tu, dia tahu buat senjata, kemudian diuji. Bila diuji boleh meletup. Bila boleh uji boleh meletup, itulah yang kita dulu ada tak yang pengebom berani mati orang Palestin ni ada dulu tahun 2000 berapa tu. Orang mempersoalkan kenapa dia pengebom berani mati. Yang tukang buat tu, mereka pakat siapa anak-anak muda yang akan membawa peluru yang berani letupan yang berani mati. Memang bawa pakai untuk nak mati. Macam pakai pakaian untuk nak mati. Itulah yang awal-awal tu. Jadi itu yang kita nak melihat. Kalau orang nak menyebut awak yang berperang situ di bawah tanah, ada duduk dekat hotel yang ketua-ketuanya dekat luar negara, negeri awak hancur, rakyat puluh ribu yang mati. Itu adalah ucapan munafik belaka.
Orang yang tak beriman yang mengucap demikian. Tanpa dibuat peperangan yang seperti itu pun pertentangan, mereka sudah lama puluh tahun. Rumah mereka dibom, mereka dipenjara, disiksa dan semua, dinafikan semua hak. Tak melawan pun semakin lama semakin hancur. Memang mesti melawan. Tak ada sejarahnya untuk kita orang apalagi berhadapan dengan orang yang memang nak membunuh kita, tuan-tuan. Tahu-tahu kita nak berunding atas meja, itu memang selama ini tindakan yang salah dari daripada pemimpin-pemimpin PLO. Tak ada lain. Inilah yang betulnya. Saya bila dengar ada orang berdoa, Allahumma aslih ahwalana fi Palestin. Ya Allah, tolonglah perbaiki keadaan saudara kami di Palestin. Ini ikut tok guru yang munafik dia di Saudi yang bercakap demikian. Kita ni berdoa, ya Allah perbaikilah keadaan kami. Kenapa kami tak dapat bantu mereka di situ? Kita ni tanya keimanan kita. Saudara kita yang macam tu menjerit. Atau kita seramai ini. Lalu kita nak sebut perbaiki mereka. Seakan-akan mereka yang salah. Astagfirullahaladzim. Orang yang ada di dalamnya Al-Quran. Allah sebut. Apa nama dia? Allah suruh Nabi. Dalam surah Al-Ma'idah Allah sebut la tukallafu illa nafsak, apa pangkal ayat. Maknanya kalau tidak ada orang yang berperang pun engkau seorang pun berperang, hai Muhammad. Dah tu. Kerana Allah tidak wajibkan melainkan dirimu. Macam itulah andai kata Nabi mengajak, tak ada yang ikut perang, Nabi akan pergi sendiri. Dalam peperangan Rasulullah seperti peperangan Hunain, ada di antara bercakap, kalau kita lah sudah 12,000 ni, kita tidak akan kalah lagi. Nabi pun pernah bercakap, kalau tentera 12,000 dia tidak akan kalah dari segi jumlah. Nabi tak senang hati dengan cakap demikian. Kita mesti menyebut dengan izin Allah, Allah akan berikan kita kemenangan. Begitu kita hamba Allah. Tidak confident dengan diri kita, tapi kita bergantung kepada Allah. Walaupun kita berusaha dengan sungguh. Betul baru masuk lembah Autas itu, serangan hendap daripada musuh. Mereka dah malam tu dah. Di situ. Celah-celah batu je. Bertampiaran lagi. Siapa yang tak lari? Rasulullah tak lari. Itulah yang bunyi, Ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku Nabi bukan Nabi yang bohong. Aku putra kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, anak cucunya semua adalah orang yang pemberani. Orang lari, Nabi tak lari. Baru Nabi suruh Abbas, paman Nabi yang dekat dia, panggil mereka. Barulah berkerumun. Jadi dalam keadaan susah, memang Nabi tak akan lari. Dalam keadaan apa? Walaupun bagaimana. Itu dengan apa? Dengan Allah suruh kita berjuang. Dengan berjuang. Berjuang yang penting kita ada perjuangan. Jangan menyerah kalah dengan musuh. Tuan-tuan. Semangat sikit tuan-tuan. Ini kita menyalahkan diri kita. Bukan kita nak menyebutkan macam mana orang Gaza nak berlawan dengan Amerika. Kalau awak bacul tak payah bercakap lah. Biarlah. Doakan saja. Kalau tak berdoa pun senyap. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab tu. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Allah tahu orang yang menyekat, yang menghambat orang yang nak pergi perang. Allah tahu orang yang memanggil kawannya, mari kemari, jangan pergi ke sana dengan front situ. Nah, itu ucapan orang munafik. Balik kepada di sini. Kata Salim Maula Abu Huzaifah pada perang Yamamah. Orang-orang muhajirun berkata kepada dia, ketika itu dia yang tukang bawa bendera. Anakhsha an nu'ta min qibalik, qala bi'sa hamilil Qur'an. Ana in utitum min qibali. Orang berkata kepada Salim. Sahabat-sahabat muhajirin berkata kepada dia. Ketika itu Salim yang pembawa bendera. Kita khawatir bahawa kekalahan akan datang dari pihak kita. Makna dia, kita kan ada barisan depan, kanan, kiri. Takut maknanya kita yang akan berundur. Apa kata Salim menyebut? Bi'sa hamilul Quran, seburuk-buruk hamilul Quran, orang yang tukang, maknanya ada di dalamnya Al-Quranul Karim, anna in utitum min khibali.
Dah tu, kalaulah maknanya musuh kalah daripada sisi kita. Istilah kita, hancur lunyai, kita tidak akan mundur daripada sini. Biasanya kekalahan bila kita berundur. Dah tu. Bila kita berundur dalam peperangan, tu jadi kalah. Dulu apalagi perang yang macam tu. Jadi kita tidak mau berundur. Mati pun, hancur pun, tetap berada di situ. Jadi siapa yang kuat, siapa yang sabar, dia yang boleh bertahan. Jadi maknanya seburuk-buruk yang membawa Al-Quranul Karim, maknanya yang Quran ada di dalam dadanya, kalau kekalahan tu datang dari sisi kita. Sebab dia membawa bendera. Dia di antara meninggal di dalam peperangan adalah Salim Maula Hudzaifah. Kata Sayyidina Umar, kalau Salim Maula Hudzaifah masih hidup, maka di antara yang aku akan pilih sebagai penggantiku adalah dia. Betul lah? Iaitu Salim Maula Hudzaifah. Kemudian dalam peperangan Yamamah ni sekitar 700 orang hafaz Al-Quran yang meninggal dunia. Dan kemudian cara sahabat-sahabat dahulu menghafaz Al-Quranul Karim bagi mereka adalah dengan beramal dengan Al-Quran. Itu cepat untuk mereka ingat kerana meresap di dalam sanubari dan tindak tanduk mereka. Imam Abu Amr Ad-Dani di dalam kitabnya Al-Bayan, sanadnya sampai kepada Sayyidina Uthman, kepada Abdullah ibn Mas'ud, kepada Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mengajar kepada sahabat 10 ayat. Dan sahabat-sahabat tidak akan menghafaz lebih daripada 10 ayat ini kepada ayat-ayat yang lain sampai mereka mempelajari Al-Quran itu bukan dari segi lafaz, tapi dari segi praktikal dia. Beramal dahulu. Itu macam mana nak beramal dia. Lalu mereka berkata, فَيُعَلِّمُنَا الْقُرْآنِ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا. Nabi mengajar kami Al-Quran dan beramal sekaligus dengan Al-Quran. Itulah yang membezakan antara kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau ikutkan kata-kata Syekh kita di sini, zaman kita hari ini peratusnya lebih banyak kita yang hafaz Al-Quran dibandingkan sahabat dahulu. Tapi kenapa kualiti berbeza? Mereka Quran memang Allah turunkan sebagai hidayah, sebagai petunjuk dalam kehidupan, memang menjadi darah daging kepada mereka. Imam Abdul Razak di dalam Musannaf dia, daripada Abdul Rahman As-Sulami, dia berkata, kami bila belajar 10 ayat Al-Quran, kami tidak akan belajar 10 ayat yang selepasnya, sampai terlebih dahulu kami mengetahui yang 10 ayat itu apakah yang dibolehkan oleh Allah di dalam ayat-ayat itu, apakah yang Allah haramkan, mana perintah, mana larangan. Begitu juga di dalam Muwatta Imam Malik, kata Imam Malik, sampai kepada kami Abdullah ibn Umar untuk dia menghafaz surah Al-Baqarah selama 8 tahun. Maknanya sepanjang surah Al-Baqarah itu diturunkan 8 tahun dia menghafal Al-Quran. Maksud dia hafaz untuk dia amalkan. Dia hafaz untuk dia amal. Itu maka dia panjang. Kalau untuk mereka nak membaca, nak menghafal, dari segi untuk nak ingat, saya ingat mereka adalah lebih cepat daripada zaman kita hari ini. Zaman tu dulu tak banyak pengaruh kan. Kita ni mana-mana saja yang belajar ilmu apa pun, kalau kita banyak yang kita baca, banyak kita nak menghafal suatu benda payah. Tapi kalau kita hanya tertumpu, tu maka kalau orang Melayu bila nak menghafal Quran, anaknya dia masuk ke asrama. Orang Arab tak ada yang hafal Quran masuk asrama, seorang pun tak ada. Yang dia Masjid Nabawi, di Masjid Haram tu, nampak tak budak-budak yang pergi lepas asar, nanti lepas maghrib, yang kecil-kecil itu faham menghafal Quran, balik ke rumah. Mana ada yang balik duduk kat asrama. Orang Melayu tak kenapa. Sebab apa? Supaya dia pagi, tengah hari, malam, itu kita ni letak kat asrama. Jadi kerja pula penjaga asrama kepada anak-anak. Patutnya di masjid dia pagi belajar 2 jam ke. Dia balik nanti dia pergi
belajar lagi selepas tu untuk di sekolah. Lepas sekolah nanti petang dia belajar lagi di Masjidil Haram. Hafaz Al-Quran. Mana ada? Semua yang macam di Mesir dulu pagi-pagi dia pergi macam kita pergi belajar Al-Quran. Cuma kita dulu belajar sejam. Mereka tu banyak. Belajarnya 3-4 jam. Lepas tu depan tu baru dia balik. Okay. Abdullah ibn Mas'ud juga pernah riwayat daripada dia. Yang sukar bagi kami, dia tu adalah menghafazkan Al-Quranul Karim. Dia tu. Yang mudah bagi kami adalah mengamalkannya. Terbaliknya kita. Kita sekarang ni mudah untuk menghafal, payah untuk beramal Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami dulu susah menghafazkan Al-Quran. Senang kami untuk mengamalkan dia. Kita hari ini senang nak menghafazkan dia, tapi susah untuk kita nak beramal dengan dia. Dah. Abdullah ibn Umar juga berkata, orang-orang yang hebat di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka tak banyak hafaz surah-surah di dalam Al-Quranul Karim dibandingkan dia melihat kepada zaman tabi'in. Tetapi mereka diberikan Allah anugerah beramal dengan Al-Quranul Karim. Kemudian kata Abdullah ibn Umar, nanti di akhir umat ini, ramai yang hafal Al-Quran, sampaikan kanak-kanak, sampaikan orang buta, tapi mereka kepunan untuk beramal dengan Al-Quran. Itulah. Jadi kita kan sekarang ni tak ada lain. Banyak yang ustaz-ustaz kita buka tahfiz untuk nak matlamat kita nak hafaz Al-Quran. Tapi kadang-kala yang kasar-kasar daripada Al-Quranul Karim itu kita tak beramal dengan dia. Misalnya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, apa yang Allah sebut ajar kepada Nabi, contohlah, khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil 'urfi, khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, khudhil afwa. Kau pegangkan prinsip memaafkan. Nah itu. Kemudian kau ajar atau perintah untuk melakukan orang lain melakukan yang baik. Cegah daripada kemungkaran. Nah itu mungkar. Cuba kita tengok tu. Kadang-kadang guru Al-Quran tu sendiri tak ada sifat pemaaf. Nampak tak tu? Contohlah. Al-Quran menyebut waqulu lin-nasi husna. Kamu bercakaplah kepada manusia dengan ucapan yang elok, ucapan yang baik. Mudah aja. Gitu kan? Cuba kita tanya. Itu terang-terang Al-Quranul Karim. Apalagi kalau kita baca surah Al-Hujurat. Banyak sangat ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Allah. Itu yang besar-besar depan mata. Bukan ulama bercakap, bukan istimbab. Memang zahir Al-Quran cakap macam tu. Mana kita dengan tu? Dengan isi kandungan Al-Quran. Kemudian Mu'adz bin Jabal juga seorang sahabat Nabi yang terkemuka juga berkata, "I'lamu ma syi'tum an ta'lamu." Kamu nak nak mempunyai pengetahuan, apa saja yang kamu inginkan, silakan. Falan ya'jurakumullahu bi'ilmikum hatta ta'malu. Allah tidak akan memberikan pahala dengan pengetahuan kamu sehinggalah kamu beramal dengan ilmu kamu itu. Kata Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ni di kalangan sahabat disebut faqihu hadhil ummah. Maknanya orang ahli hukum umat ini adalah Mu'adz bin Jabal. Kemudian di antara akhlak-akhlak Al-Quranul Karim kita disuruh juga ikhlas. Dalam kita mencari Al-Quran, menuntut ilmu, untuk menuntut Al-Quran ini adalah niatnya adalah dengan ikhlas. Sepatutnya bagi orang yang sahibil Quran,
Dalam dia nak menuntut, nak belajar Al-Quran ni mestilah dengan niat yang ikhlas. Semata-mata memang mengharap ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia belajar Al-Quran, kenapa dia mengajar Al-Quranul Karim, pastikan kerana Allah. Bukan disebabkan untuk nak mencari image, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan habuan dan keuntungan dunia. Enggak ada tuan. Saya minta maaf lah. Ada orang tu memang sedap baca Al-Quran. Semua orang tertarik. Seorang imam beritahu kepada saya, hari itu Ustaz, kita panggil masjid kita, yang biasanya kita panggil untuk dia qiyamul lail, memang dia suara memang suara emas, dia Quran dia bacaannya perfect. Lepas tu dah tuan-tuan, tapi kita minta ketika itu untuk dia bagikan ceramah lepas asar sebelum maghrib. Tak tahulah jam 5 menjelang jam 6. Tuan-tuan, katanya kami bayar Ustaz 1,800. 1,800 ringgit. Ini masjid yang bayar atau dia minta? Dia minta Ustaz. 1,000. Jadi orang-orang yang ada nama, tu, harga untuk dia datang 1 jam, 1 jam setengah atau 2 jam bayaran mencecah 1,800 ringgit. Takut-takut nanti kita tak dapat pahala lagi. Kalau kita lah hanya semata-mata dunia. Itu yang dikhawatirkan, yang ditakutkan. Memang kadang-kadang Allah berikan kelebihan kepada seseorang. Mungkin kalau nak sebutlah aku cuma 1,800. Itu ada orang suara emas, hanya pembaca berita. Tuan-tuan tahu cerita? Ada orang yang merempat di jalan, minta sedekah, bawa, apa nama dia? Namanya William. Di mana? Di Amerika. Ada orang tu buka lah pintu. Lepas tu dia bacalah benda tu. Suaranya lebih baik daripada semua pemberita. Suara dia besar dan cantik. Jadi dia kan zaman viral. Jadi dirakam dia, kemudian disebar dia. Lalu dia sebut ini orang yang punya suara emas ni tak patut dia merempat di tepi jalan. Tuan-tuan tahu, syarikat-syarikat besar yang ada punya radio, TV, cari dia. Bila dia dapat, tuan-tuan, dapat kontrak 5 tahun untuk nak bacakan 100 buah kisah setiap hari berapa? Berapa kontrak itu? Sedikit saja. 33 juta USD. Ya tu. Kalau ustaz tu nak banding, dia dah bayar 33 juta. Ya, itu hal dunia. Kita ni alangkah elok dia. Dah tu, niat yang ikhlas tu, billahi ta'ala. 33 juta tu Haji. Bandingkan duit kita berapa juta? Kali 5. Kurang dikit kali 5. Untuk 5 tahun. Maknanya katakanlah 30 juta. Gaji setahun. 2,5 juta. Daripada orang minta pengemis tengah jalan, jadi kaya raya. Suara dia, suara emas kata orang. Dia baca berita, suara macam tu. Cantik. Macam suara Dr. Farid pun. Suara dia kasar, tapi memang tu. Dah tentu orang sebut namanya pemilik suara emas. Rezeki. Macam mana Allah bagikan kan? Yang penyanyi-penyanyi yang dapat sekali nyanyi 20,000, 30,000 kan suara dia yang sedap. Jadi kalau ustaz tu cakap kamu bayar kepada Siti Nurhaliza 20,000 hanya 20 minit, dah tu takkan nak bayarkan padaku 1 jam 1,800 mahal. Kan? Kalau nak banding dengan kamu bayar kepadaku, kalau kata qari Mesir tu bukan aku bacakan kepada kamu Quran. Ni suara aku ni yang mahal. Tu. Tak tahulah kalau ustaz bercakap macam tu, andai kata mudah-mudahan dia kalau itu alasan dia. Tapi sebetulnya tuan-tuan, memang satu anugerah daripada Allah. Tapi mengajar Al-Quran, orang yang mempunyai Al-Quran, cerminan bagi kita tak ada lain
Yang Allah sebut dalam Al-Quran, "Man kana yuridul ajilata ajjalna fiha ma nasha'u liman nurid." Siapa yang ingin balasan segera untuk di dunia, kami akan berikan bagi siapa yang kami berikan. Tapi yang siapa inginkan, apa nama dia? Untuk hari akhirat, akan Allah berikan. Bagi kita orang yang menginginkan akhirat. Walaupun dibayar 20,000 pun 5 minit, lebih baik kita ambil untuk hari akhirat. Kita dengar Pak Bilal dulu, boleh tuan-tuan? Lepas tu kita sambung sikit saja insya-Allah. Tidak akan memanjangkan waktu tuan-tuan insya-Allah. Boleh saya sambung sikit tuan-tuan ya? Imam Al-Qurtubi dalam muqaddimah tafsirnya Jami' Al-Quran ada dibuat tajuk Babu Tahdziri Ahli Al-Quran wal Ilmi min Ar-Riya'i wa Ghairi. Bab satu amaran kepada orang berpegang kepada Al-Quran atau Ahlul Quran, begitu juga orang yang berilmu, jangan sampai dia mempelajari Al-Quran atau mengajar ilmu agama ni ada di dalamnya sifat riya' atau lain-lain yang seumpama dengan riya'. Dia mengambil daripada satu firman Allah yang berbunyi dalam suratul Nisa, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah, beribadatlah kamu kepada Allah, jangan kamu sekutukan Allah dengan apapun. Jadi riya' itu kita beribadat bukan kerana Allah, itu samalah maknanya kita mensyirikkan Allah Ta'ala. Jadi memang Nabi sebut riya' itu adalah syirik khafi, syirik yang tidak kelihatan, atau syirik saghir. Saya apa sama ada khafi atau saghir. Kemudian juga firman Allah di dalam suratul Kahf ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap untuk bertemu kepada Tuhannya, makna untuk menerima balasan baik daripada amal dia, maka hendaklah dia beramal dengan amal salih. Jangan dia sekutukan dalam dia beribadat kepada Tuhannya itu kepada sesiapa pun. Jadi menyekutukan itu ada niat yang tak ikhlas atau riya atau apa pun, mencari image, dah itu adalah nama dia syirik. Itu mensyirikkan Allah. Sebab kita beribadat bukan kerana Allah. Mengajar ilmu, mengajar Al-Quran, belajar Al-Quran, itu adalah ibadah. Kemudian dia juga mengambil daripada sebuah hadis. Hadis ni panjang, cuma saya ambil yang bahagian kita ni sajalah. Itulah dalam Sahih Imam Muslim, sanadnya kepada Abu Hurairah, bahawa awal yang orang yang akan diadili Allah di dalam api neraka, maknanya akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam api neraka, adalah 3 golongan. Dan 3 golongan ni adalah orang yang paling hebat. Nah tu, yang sangat-sangat hebat. Tapi yang saya nak baca semua ke? Boleh ke? Boleh. Okey. Baca yang pertama, seorang yang mati syahid. Kemudian dia boleh dikemukakan. Lalu Allah bertanya kepada dia, "Macam mana nikmat yang aku berikan kepada engkau?" Lalu dia mengakui nikmat Allah. Lalu Allah bertanya, "Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu?" Dia menjawab, "Ya Allah, aku gunakan nikmatmu, aku berjuang di jalanmu sampailah aku mati syahid." Allah menjawab, "Engkau berbohong." Allah sebut, "Engkau berbohong. Tapi engkau berperang supaya kau mendapat pujian. Engkau seorang pemberani. Dan yang kau inginkan itu memang pun Allah sampaikan." Siapa sebut, wah, panglima hebat, atau wira yang hebat. Dan itu yang kau cari kan? Kemudian Allah suruh tarik dia masuk dalam api neraka. Kedua, orang yang mempelajari ilmu dan dia mengajarkan. Dia membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Betul? Kemudian akan dipanggil oleh Allah. Allah tanya kepada dia, "Macam mana nikmatku kepadamu?" Dia sebut, "Begitu banyak ya Allah. Apa yang kau gunakan nikmatku itu?" "Aku mempelajari ilmu dan aku mengajarnya. Aku membaca Al-Quran karenamu ya Allah." Lalu Allah menyebut, "Engkau berbohong. Tapi engkau mempelajari ilmu supaya engkau dapat gelaran seorang yang alim."
Engkau membaca Al-Quran supaya engkau digelar seorang qari, orang yang hafaz Al-Quran, orang yang hebat dengan Al-Quran. Dan apa yang kau inginkan itu telah tercapai. Sekarang ni tarik dia masuk dalam api neraka. Orang yang hebat dengan Al-Quran. Tadi orang yang hebat dalam perjuangan di jalan Allah. Ini pertama orang-orang yang akan diadili oleh Allah, dimasukkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, orang yang Allah berikan kepada dia kekayaan dan berbagai-bagai harta benda. Orang yang punya aset yang banyak. Lalu dikemukakan kepada Allah, Allah tanya kepada dia, bagaimana nikmatku kepadamu? Begitu banyak ya Allah, kau berikan harta benda semua. Lalu apa yang kau gunakan dengan harta itu? Tidak ada jalan baik pun yang kau suka untuk aku infakkan ya Allah, melainkan aku infakkan. Betul. Lalu Allah menjawab, engkau berbohong. Tapi kau lakukan semuanya itu untuk kau mendapat gelaran seorang yang pemurah. Dan engkau pun memang sudah terkenal di mana-mana sebagai seorang yang pemurah. Kemudian Allah suruh tarik dia untuk masuk dalam api neraka. Nampak tak tuan-tuan? Bukan maknanya yang pertama diadili, maknanya penjenayah-penjenayah besar. Tapi yang zahir dia adalah orang-orang hebat di dalam melakukan kebaikan. Kenapa? Karena dia beramal bukan ikhlas billahi ta'ala. Itu maka dia, Imam Qurtubi meletakkan di dalam muqaddimah tafsirnya, tajuk dia, tahdzir, maknanya satu amaran keras. Jangan sampai seorang mempelajari ilmu, mempelajari Al-Quran, tidak ikhlas lillahi ta'ala. Harap-harap Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam segala amal-amal kita. Terutama memang kita menuju kepada Allah. Yang kita harapkan daripada amalan kita balasan di hari akhirat. Bukan kerana dunia yang sebentar dan sedikit. Dunia ini sebanyak apapun Allah berikan, sebesar apapun, dia terlalu sedikit dan terlalu kecil dan sementara, itu dibandingkan dengan nikmat di hari akhirat. Jadi orang yang tahu dengan isi kandungan Al-Quran, orang yang punya pengetahuan, tak mungkin dia mendahulukan dunia daripada akhirat. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang Allah berikan kepada kita ilham, taufik, hidayah, supaya kita dalam amal salih kita adalah lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita, jiwa kita. Maka di antara doa Nabi SAW, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada diriku, kepada hatiku ketakwaan. Bersihkanlah jiwaku ya Allah, engkaulah sebaik-baik orang yang boleh menyucikan. Engkaulah pemilik kepada jiwaku dan engkaulah juga yang yang mengarahkan dia, yang mengaturkan dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bermurah kepada kita semua dengan amal baik kita dengan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.